Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adik abang kakak, pokcik mokcik, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Kuala Terengganu saya ucapkan. Makan nasi dah lagi. Saya Taib Aul, kurator maya yang akan bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita lihat mural yang berada di hadapan kita. Sedikit makluman, mural ini adalah sebahagian daripada projek laluan berjalan kaki Mesra OKU oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Dan tempat yang kita berada sekarang ni ialah di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Kita boleh tengok pantai di sana dan hospital di sebelah kita. Projek mural Denai Warisan ini dijayakan oleh pasukan AUD, dibiayai oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, dan inovasi kreator maya seperti yang anda boleh lihat di dalam telefon pintar anda sekarang ini didukung oleh Balai Seni Negara. Okey, kita tengok mural. Game bercerita selesai Baiklah, yang di depan kita ini adalah satu sudut di dalam bas. Okey, bas ini agak terkenal di Kuala Terengganu. Bas ini kalau orang kampung panggil bas kayu je. Yang sebenarnya bas ini bernama Bas Kita. Kalau kita nak dapat maklumat di internet, kita cari dengan kata kunci BASKITE, Bas Kita. Okay, bas ini menyediakan laluan ke beberapa lokasi menarik sekitar Kuala Terengganu seperti Taman Tamadun Islam, Muzium Negeri Terengganu dan beberapa tempat lain lagi. Okey, di dalam ni kalau kita tengok ada pemandu pelancong, dan pemandu pelancong di Negeri Terengganu sebenarnya diwajibkan memakai baju batik. Sama ada batik terap ataupun batik canting, tidak kira lelaki atau perempuan. Okey, itu macam satu peraturan yang dibuat oleh Persatuan Pemandu Pelancong. Okey. Dan kalau tengok dalam bas ni, dia nak menuju ke mural yang kita berada ni lah, mural Denai Warisan, Bandaraya Warisan Pesisir Air. Yang ini ialah slogan kepada Bandaraya Kuala Terengganu. Kuala Terengganu mendapat taraf bandaraya pada 1 Januari 2008. Dan kenapa dipanggil Warisan Pesisir Air? Ini kerana orang-orang Terengganu menjalankan kegiatan harian dan sosioekonomi mereka di sepanjang Sungai Terengganu. Di bahagian hilir ataupun kuala sungai ini merupakan tumpuan dan pusat pentadbiran negeri. Inilah dia, Kuala Terengganu. Okey, subjek besar yang kita boleh tengok dekat sini ialah bot penambang. Bot penambang ni, dia sebenarnya macam bas air. Dia boleh bawa dalam 12 penumpang, 13 termasuk dengan pemandu. Dan fungsi dia lah untuk bawa orang gimari menyeberang sungai daripada Kuala Nerus ke Kuala Terengganu, daripada Kuala Terengganu ke Kuala Nerus, dan kawasan-kawasan sekitar. Ada Pulau Duyung, ada beberapa tempat lain lah. Pekalan besar dia, ataupun dia macam stesen lah. Macam kalau bas dia ada stesen, yang ni penambang ni pun dia ada tempat dia, kita panggil pekalan. Pekalan besar dia berada di kawasan seberang Takir. Hari demi hari, tahun demi tahun, kenderaan darat semakin banyak. Jadi jambatan-jambatan telah dibina, bermula dengan Jambatan Maneh, kemudian Jambatan Duyung, dan yang terbaru ialah Jambatan Angkat ataupun dipanggil Terengganu Drawbridge. Jambatan Angkat ini telah mula digunakan secara rasmi pada 1 Ogos 2019 dan menjadi ikon terkini negeri Terengganu. Kalau mari Terengganu, wajib selfie, wajib buka gambar sini boh. Atas sebab orang di sini telah ramai menggunakan kenderaan darat, maka fungsi bot penambang juga telah berubah mengikut keadaan semasa. Tidak lagi menjadi keutamaan untuk bawa orang dari satu tempat ke satu tempat, tetapi bot penambang kini lebih kepada membawa penumpang bersia-sia. Inilah khabar ni. Boleh selfie, duduk atas nambang, lalu bawa drawbridge. Upload media sosial, deki orang tengok bos. Kau rasa Terlarung 2. Baiklah. Alhamdulillah. Dah. Apa Ambil rasa.
Ambil nak tembur dah ni. Demo nak buku benda. Tapping. Inilah kemeriahan suasana di kedai kopi ataupun di warung. Biasanya kalau kita nak mengenali budaya sesuatu tempat, inilah tempatnya. Kalau kena molek, ada rezeki kita, mungkin kita akan terjumpa dengan kuih-kuih yang lama kita tak tengok, ataupun tak pernah rasa, ataupun sekadar tengok gambar je sebelum ni. Kemungkinan itu ada di sini. Dalam bahagian mural kedai makan ni, ada beberapa perkataan dialek yang kita bawa untuk, ini untuk memori, untuk kenang-kenangan. Mungkin kalau orang Terengganu dia dah biasa, tapi mungkin orang luar pada Terengganu, perkataan ni menjadi memori yang dia boleh bawa balik. Contoh, kita ada pok baju putih tu, dia memesan air kawa dan telur arung. Air kawa ialah air kopi. Asalnya ialah perkataan Arab, kahwa. Tapi mari dekat Terengganu, dia bunyi kawa lah. Kemudian kita ada telur arung. Sebutannya ialah arung. Dia ringan je, iaitu telur separuh masak. Adik yang bawa air tu, dia jawab bereh. Bereh maknanya okey, ataupun siap, ataupun lulus. Kemudian kita ada abang botak bawah tu, dia mempelawa kita makan ni. Ambil asa. Asa maknanya satu. Tapi bukanlah maksudnya ambil satu je, lebih sikit tak apa, janganlah perhabis semua. Kawan kita yang dekat sebelah kanan tu, yang seluar merah tu, ragat betul. Dia cakap, hamba nak tembur dah ni, demo nak bukuh benda. Maknanya hamba itu saya, tembur tu ialah meninggalkan sesuatu tempat. Maknanya dia nak pergi dah ni. Demo tu kata ganti nama untuk awak lah, atau kau. Demo nak bukuh benda. Bukuh ialah bungkus. Benda apa? Maknanya aku dah nak pergi dah ni, kau nak bungkus apa? Dan kawan dia jawab tepeng. Tepeng maknanya teh ais. Kalau di Terengganu kita sebut tepeng. Beza sikit bunyi kalau sebelah Terengganu Utara, macam Setiwa Terbesut, ataupun sebelah Kelantan dia berbunyi tebeng. Dua-dua tak salah, dua-dua boleh minum. Sebut nasi dagang, automatik otak kita akan teringat Terengganu Darul Iman. Inilah makanan istimewa di negeri ini. Dalam mural ini kita bawakan seorang makcik bernama Suwuk dan anak daranya yang bertudung kuning tu, dan ada seorang jejaka tampan sedang memesan. Anak Suwuk bertanya, berapa? Dan jejaka tampan pun menjawab, 3. Begitulah kalau orang Terengganu ni, dia bercakap ringkas-ringkas je. Berapa? 3. Bukanlah maknanya mereka sombong kalau pergi kedai-kedai tanya nak benda. Jangan terasa hati. Memang cara orang kat sini dia bercakap macam tu, dia ringkas je. Agak kasar bunyinya tapi baik-baik belaka. Wah, dinding ni buat lapar kita tengok ni. Kayu kamak, kuih belimbing, tepung pasung, tape dong getah, nak comel, nganang, kepuk jangan kata lah, kepuk lekor, kepuk gebuh, kepuk keping, ada belaka, roti paung, saji serebang, rasa kuah putih, laksang, nasi minyak, coklat nisang, nek bak, sata, pulut lepa, nasi lemak ikan. Ikan biasanya ikan air. Ikan air ialah ikan tongkol. Oh, lupa nak sebut satu lagi. Kita ada sagupa atas ni. Ini hanyalah sebahagian saja daripada makanan-makanan istimewa Terengganu. Bukan semua ya. Dan ada sebahagian daripada menu ni kadang-kadang hanya di musim-musim tertentu ataupun di jamuan je kita boleh jumpa. Jadi kat mana kita nak cari benda-benda ni? Kalau nak mudah, kita boleh ke pasar, ataupun kalau nampak bangsa tepi jalan yang ada jual kuih, kita boleh cuba tengok dekat situ. Mungkin anda akan temui makanan-makanan yang tak ada dalam gambar ni. Jadi, selamat meneroka dan selamat menjamu selera. Syah, tahu dok? Dok, sabarlah.
Ni aku nak cerita ni. Dah ya lah. Salah ke mak Selain orang lelaki, orang perempuan pun tak lepas daripada duduk bersembang. Bertanya khabar, bersembang hal-hal setempat, bercerita hal-hal dalam negara, luar negara, berita sensasi, berita viral, sampai ke hujung dunia pun kadang-kadang ada juga. Ada belaka lah senang kata. Biasanya kaum ibu ni dia kenal ini anak siapa, ini anak siapa, anak orang tu, anak orang ni. Sebab selalunya kalau di kampung-kampung, kiri kanan, depan belakang, ramai ahli keluarga yang tinggal berdekatan. Jadi dengan cara bertegur sapa, beramah mesra macam ni, dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Kemahiran dan kehalusan kerja tangan orang-orang Terengganu memang diakui sejak dahulu lagi. Baiklah, di sini dipaparkan beberapa kemahiran kerja tangan yang sinonim dengan negeri Terengganu. Kita boleh lihat pembuatan bot dan perahu kayu, seni ukiran kayu, pembuatan batik, batik blok ataupun batik terap dan batik canting ataupun batik lukis, pembuatan terendak, seni anyaman, tenunan songket dan pembuatan tembaga. Di mana kita boleh tengok benda-benda ni semua? Okey, yang pertama saya cadangkan anda hubungi Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu di Cendering dan mereka akan berkongsi maklumat mengenai usahawan-usahawan mengikut kraf yang anda minati. Dan sekiranya anda bertuah, anda juga akan dimaklumkan mengenai acara-acara kraftangan ataupun acara-acara kebudayaan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kemudian, jika anda berminat dengan koleksi dan sejarah kraf yang telah dihasilkan oleh orang-orang terdahulu, Museum Negeri Terengganu ialah tempat yang paling tepat untuk anda saksikan sendiri barangan-barangan lama dan maklumat-maklumat sejarah mengenai barang-barang kraf tersebut. Sekiranya anda berminat dengan seni ukiran kayu, Desa Ukiran Kayu di Kampung Raja Besut adalah tempat yang wajib anda lawati. Di sana, kita boleh dapatkan maklumat-maklumat mengenai ukiran, sejarah dan koleksi-koleksi yang terdapat di dalam desa ukiran itu sendiri. Dan kita juga berpeluang untuk melawat bengkel-bengkel pengukir yang masih aktif di sekitar kawasan tersebut. Satu lagi cara, jika anda ingin melawat secara santai atau anda ada kenalan di sini, kita boleh pergi terus ke bengkel-bengkel atau tempat-tempat pembuatan di tempat yang kawan anda tahu ataupun tempat yang anda tahu melalui internet. Jangan lupa bagi salam, kenalkan diri. Mana tahu silap-silap boleh jadi kawan. Warisan dan budaya kita, tanggungjawab kita. Kenali, hargai dan pelihara warisan dan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Zaman ini ialah zaman teknologi dan gadget. Namun, jangan dilupa permainan tradisi kita. Yang dah dewasa sekarang ni pasti pernah merasai pengalaman bermain bersama kawan-kawan. Tak kira lah di sekolah atau di kampung atau di taman perumahan atau di mana-mana saja. Alright, di mural ini ada yang bermain wow, main gasing, lompat getah, main congkak dan banyak lagi sebenarnya permainan tradisi ni. Kalau permainan tradisi ni, boleh kata satu Malaysia sama je permainan dia. Cuma tempat je yang membezakan. Dalam mural ini, latar belakangnya ialah suasana kampung di Terengganu. Ada rumah limas Terengganu di sebelah kiri dengan ciri khasnya ada buah butung atau buah gutung di bahagian atap yang hujungnya bulat atau lepeh. Negeri lain panggil tunjuk langit. Dan rumah bujang berpeleh Terengganu dengan ciri khasnya iaitu peleh melengkung serta dinding papan kembung yang menjadi rekaan ikonik rumah bujang Terengganu. Di Museum Negeri Terengganu ada rumah-rumah ni. Boleh lihat, naik dan rasai sendiri pengalaman berada di dalam rumah jenis ini. Berbalik kepada permainan tradisi, tidak dinafikan gadget adalah keperluan pada masa kini, termasuklah penggunaannya di dalam proses pembelajaran. Tapi
aktiviti bermain tanpa gadget di luar talian harus digalakkan kerana di sinilah anak-anak belajar menghadapi realiti sebenar kehidupan dengan mengasah kemahiran komunikasi, bersaing secara sihat dan mengenal erti persahabatan. Jadi, anak-anak nak bermain, biarkan dia. Sebagai orang dewasa, kita hanya perlu memantau supaya mereka tidak melampaui batasan. Ada dua ni tu Samek. Dia duduk atas gerai ni mak. Dia kata okey, tu pun ada kat ni. Ini adalah antara dialog di dalam dialek Terengganu. Samek biasanya panggilan manja kepada anak perempuan atau anak gadis. Ada dua ni tu Samek. Maknanya ada di mana tu? Ini dialog mak bertanya khabar kepada anaknya melalui panggilan video di telefon pintar. Samek menjawab, dia duduk atas gerai ni mak. Gerai, seperti yang diterangkan di nota kaki di sebelah gambar ini, gerai ialah pelantar atau pangkin. Cara sebutannya ialah gerai. Okeylah tu, dapat bawa balik sepatah dua perkataan dialek Terengganu. Lepas ni kalau bergambar atas gerai, boleh tulis caption, relax atas gerai kejap. Bijak. Tok Ki pula gelaran biasa kepada Datuk di Terengganu. Kalau nenek biasanya dipanggil Tok. Biasanya kawasan rumah atau tempat yang ada halaman dibina gerai. Tempat bersantai, kadang-kadang jadi tempat berkumpul bersama jiran dan kawan-kawan, bersembang dan bersilaturahim. Ceria, tak perlu modal besar. Mural yang satu ini sangat jelas dan semestinya mudah difahami. Dalam dunia ini, bukanlah semua kegembiraan perlukan kos yang tinggi. Seperti kita boleh lihat di mural ini, Pok Cik pengayuh beca menghadiahkan senyuman yang semestinya percuma dan manis, tanpa sebarang kos dan sebiji belon. Ada kos, tapi amatlah rendah modalnya. Dengan berbuat begini pun sudah cukup menceriakan. Orang yang menceriakan orang lain sebenarnya sedang menceriakan dirinya sendiri. Hidup ini sementara saja tuan-tuan. Kalau boleh bergembira, mengapa perlu pelih derita? Beca juga merupakan tarikan di Kuala Terengganu. Kepada yang mahu bersia-sia dengan tenang dan santai di dalam bandar, jangan lupa dapatkan khidmat pengayuh-pengayuh beca ini. Nak senang, mereka ni ada berkumpul depan pasar besar Kedai Payang. Sebut saja Terengganu, terbayang pantai dan laut. Sebut saja laut dan pantai Terengganu, terlintas haiwan ikonik ini. Apakah haiwan itu? Aha! Penyu! Dulu memang banyak penyu mendarat di pantai-pantai Terengganu untuk bertelur. Cuma sejak akhir-akhir ini je, bilangan penyu yang mendarat semakin merosot. Walau bagaimanapun, terdapat banyak badan-badan dan agensi yang mengambil inisiatif pemuliharaan penyu di beberapa daerah di Terengganu. Selain itu, Laut Terengganu juga menjadi pilihan untuk aktiviti menangkap ikan, memancing dan mencandak sotong. Kepada peminat aktiviti menyelam pula, pulau-pulau di sekitar Terengganu menjanjikan suasana dasar laut yang indah. Maka dengan ini, selesailah lawatan mural jenai warisan kita. Saya harap anda semua berpuas hati dengan penerangan yang saya sampaikan. Suka saya ingatkan sekali lagi, ini hanyalah sebahagian kecil cerita-cerita mengenai Terengganu. Ada banyak lagi. Teruskan menerokan negeri yang unik ini. Bila-bila anda rindu untuk ke sini lagi, boleh lihat semula video ini. Semoga anda membawa pulang kenangan-kenangan indah dari negeri ini. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum.